Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama pada pagi ini berkumpul dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah seperti mana biasa kuliah kita pada pagi Ahad ni, kita akan membacakan risalah 40 amalan mudah menurut sunnah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ruzaimi, Prof Madya Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli. Dan hari ini kita akan sambung pada amalan yang ke-11. Amalan yang ke-11 bertajuk mendoakan supaya bayi dilindungi daripada ain. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husain wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. A'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jampi kepada Hasan dan Husain dengan berkata, sesungguhnya bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, menjampi dengan perkataan ini kepada Ismail dan Ishaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah, kepada kalimah Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada setiap syaitan dan haiwan berbisa yang berbahaya. Wa min kulli ainil lammah, dan daripada setiap penyakit ain yang menyakitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-3191. Amalan sunnah yang mudah pada pagi ini ialah membacakan doa, ataupun dalam hadis ni sebut mu'awwidh. Mu'awwidh ni maksudnya jampi. Bahasa Melayu akan terjemah jampi. Jampi ni ialah ayat-ayat yang digunakan untuk menjadi pendinding ataupun penjaga kepada kita daripada keburukan. Itu maksud jampi. Dan jampi tu ada dua jenis. Satu, jampi yang syar'i dan jampi yang tidak syar'i. Jampi yang syar'i ialah yang datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadis Nabi dan ditunjukkan amalannya oleh Nabi sendiri dan juga para sahabat, dan juga dibincang oleh para ulama sebagai perbuatan pendinding diri yang diterima. Jadi dalam hadis yang dah kita dengar tadi, Nabi SAW ni dia pernah bacakan satu ayat jampi. Tapi kalau kita tengok daripada ayat yang kita dengar tadi tu, ianya berbentuk doa. A'udzu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Maknanya situ menunjukkan kata-kata yang berbentuk doa ataupun pengharapan keselamatan. Min kulli syaitanin wa hammah,
daripada setiap keburukan yang datang daripada syaitan ataupun daripada haiwan yang berbisa yang berbahaya. Wa min kulli 'ainil lammah, dan juga daripada pandangan mata yang menyakitkan. Kita tengok pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, amalan mengucapkan tahniah apabila seseorang menerima kelahiran baru adalah amalan salafus salih. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, bacaan ini kepada orang-orang yang baru menerima kelahiran baru: barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddah wa ruziqta birrahu. Semoga Allah memberkatimu dengan anak yang dikurniakan kepadamu, kamu pun bersyukur kepada Maha Pemberi, dan dia dapat mencapai dewasa, serta kamu dikurniakan kebaikannya. Jadi dalam pengajaran yang pertama yang diletakkan oleh penulis, dia sebut sini pada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan, dan juga para salafus salih menunjukkan pada kita penjagaan anak-anak yang baru lahir, untuk sentiasa kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada anak tersebut, supaya anak tu dia membesar dengan baik dan selalu dia dengar perkataan-perkataan yang baik. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama memberi perhatian khusus dalam bab ni. Bila mana seseorang tu Allah Ta'ala rezekikan pada dia dapat anak, lelaki ataupun perempuan, tapi yang pentingnya lah dia baru dapat anak, maka disebut dan diajarkan kepada orang-orang yang baru dapat anak ni sunnah-sunnah yang perlu dia bereskan. Paling kurang sunnah itu kita kena bereskan dalam waktu 7 hari pertama kelahiran anak tersebut. Dan antara ulama yang tulis khusus dalam bab ni ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia ada satu buku nama dia Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Itu nama kitab yang dia tulis. Dan kalau kita tengok sejarah penulisan kitab tu, kitab Tuhfatul Maudud ni ditulis oleh Ibnu Qayyim ketika mana dia mendengar berita menantu dia mengandung. Maknanya nak dapat cucu. Bila mana dia dengar berita menantu dia mengandung, dalam masa lebih kurang 4 ataupun 5 bulan, dia duk fikir dah nak hadiah apa kepada cucu dia. Ibnu Qayyim bukanlah orang yang banyak harta. Dia bukan orang yang banyak harta. Jadi Ibn Qayyim ambil keputusan tulis kitab berkaitan dengan hukum-hukum nak menyambut bayi baru lahir. Jadi ditulislah kitab tu, namanya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Bila mana lahir saja cucu dia tu, kalau saya tak silap, dinamakan cucu dia tu dengan nama Muhammad. Cucu dia nama Muhammad. Dia pun berilah hadiah kepada anak dia tu. Anak dia lah, bukan hadiah kepada cucu dia, kepada anak dia, buku tu ataupun kitab tu. Dan kitab tu sebenarnya dia bukan hadiah kepada cucu Ibn Qayyim saja. Dia hadiah kepada seluruh umat Islam yang selepas daripada tu. Sebab buku dia tu dicetak dan diterjemah dalam banyak bahasa. Bahasa Melayu kita pun ada. Maknanya nak beritahu Allah Ta'ala memberkati Ibn Qayyim Al-Jauziyah tangannya, sehingga tulisannya tidak hanya berlega di kalangan ahli keluarganya, tapi tulisannya itu berlega di seluruh kalangan umat muslimin hari ini, sehingga menjadi buku panduan terlengkap dalam bab nak menyambut bayi baru lahir sesuai mengikut sunnah. Jadi Ibn Qayyim dia senaraikan sunnah-sunnah yang kena settle dalam masa seminggu. Antaranya ialah memberi nama, antaranya ialah tahnik, antaranya azan di telinga kepada bayi. Dalam bab azan ni pun dia ada perbahasan, sebab dia ada hadis Imam Tirmizi yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Tapi yang sahihnya ialah azan. Bila mana lahir saja bayi itu, maka sunat kepada bapanya untuk mengazankan, ataupun datuknya, ataupun yang atas-atas daripada itulah, kalau ada moyang dia apa semua, untuk azankan ke telinga bayi tersebut. Sama ada jantina bayi itu lelaki ataupun perempuan, maka sunat untuk azan. Kadang-kadang sebahagian orang kita ni dia modify sikit sunnah tu. Dia azan kepada
kepada bayi tersebut kalau bayi itu lelaki. Ini sebahagian amalan kita. Okay. Kalau bayi itu perempuan, dia iqamah. Itu fashion pertama yang dia modify. Fashion kedua, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Maknanya selesai dah dia azan tu, dia pusing balik bayi tu, yang telinga kanan tu buat mari ke telinga kiri pula. Okay. Itu pun tidak ada sebenarnya. Yang tepatnya lah kita azan, dan azan yang perlahan. Cukup untuk bayi tu dengar. Bukan satu watt bersaling dengar. Dia ada satu orang duk buat, dapat anak dia azan, semua dia nak azan. Jururawat pun dia nak azan, doktor yang sambut bayi pun dia nak azan. Ini pengalaman saya pernah tengok sendiri. Dia baru dapat anak, doktor baru beri anak dekat isteri dia yang duduk dalam wad bersalin. Dia pergi dekat depan wad tu, maknanya depan pintu utama wad tu, dia azan. Azan kuat, azan macam azan masjid. Dalam keadaan dia duduk dukung bayi dia. Maknanya daripada depan wad sampai ke belakang wad, kalau 10 orang lah dalam tu, kalau 20 orang dalam tu, semuanya dengar azan dia. Okay. Azan untuk bayi ni ialah azan yang sekadar bayi tu je dengar. Azan kuat-kuat lagu tu sentak bayi tu, maknanya terkejut bayi tu. Okay. Jadi itu bukan amalan yang betul jugalah. Okay. Azan bagi perlahan, azan sekadar untuk orang kata apa, memberikan pendengaran yang pertama bayi tu kalimah-kalimah yang baik. Walaupun hakikatnya bayi ni dia sudah boleh mendengar pada 4 bulan terakhir dia dalam kandungan. Itu seperti mana yang disebutkan dalam riwayat lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita sunnah-sunnah itu. Kemudian antara sunnah yang perlu dilakukan ketika mana baru menyambut ataupun baru dapat anak ni, khitan bagi anak lelaki dan juga bagi anak perempuan, walaupun benda tu ada khilaf. Dan di dalam fatwa perlis mentarjihkan khitan kepada perempuan ialah bukan benda yang diwajibkan. Bahkan tidak ada pun dan tidak benar pun dakwaan yang mengatakan perempuan yang tidak berkhitan itu akan mengalami, kata apa, nafsu dia lebih tinggi daripada perempuan yang tak berkhitan. Bahkan khitan bagi perempuan itu ialah amalan masyarakat. Dia bukanlah tuntutan yang Nabi sebut. Tapi khitan bagi anak lelaki, benda tu disebut dan ditunjukkan oleh Nabi-Nabi perlakuannya. Itu benda yang jelas. Okay. Kemudian akikah. Akikah ni untuk bayi lelaki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Kambing apa-apa pun boleh. Sebab ada orang tanya saja, kalau anak lelaki kambing jantan ke betina? Payah soalan tu. Tak ada, Nabi tak sebut pun kambing jantan betina. Sebab ada orang dia buat benda tu, dia kata mesti kambing jantan. Dia memang suka jenis buat payah sikit. Hari ni dia keluar kenyataan, anak lelaki kalau lahir kambing jantan 2 ekor. Datang generasi baru, kambing jantan bulu putih sahaja. Dia modify, bagi susah. Bulu dengan kasut-kasut mesti putih. Macam-macam lah. Okay, dia nak tambah tu macam-macam. Okay. Tidak ada, okay, benda tidak ada. Okay. Sembelih lah, yang penting orang panggil itu kambing. Senang. Benda tu selesai. Okay. Dan bagi yang tidak mampu untuk menyelesaikan kata apa, akikah dalam waktu 7 hari tu, sebahagian pendapat mazhab mengatakan, kita cerita hadis dulu. Hadis memang suruh buat seminggu yang pertama tu. Okay. Sebahagian pendapat mengatakan boleh untuk kita menangguhkan akikah anak tersebut sebelum dia masuk usia balik. Sebelum dia masuk usia balik. Ini pendapat sebahagian Syafi'iyah. Maknanya kalau anak lelaki sebelum sampai usia 15, kita masih lagi boleh meraihkan akikahnya. Tapi kalau umur 40, dia belum akikah lagi, tak payah akikah. Biar dia akikah cucu dia lah pula. Okay. Cuma nak beritahu dia tanda sebagainya. Ni nak masuk bulan Zulhijjah nanti, orang akan buat benda tu. Gabung korban akikah. Tengok siapa yang dia akikahkan tu. Kalau yang dia akikah kata umur 63, tak payah akikah ke korban. Cuma orang kita dia suka bincang benda tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, akikah ni kita boleh adjust untuk kita boleh dapat buat dalam masa seminggu tu. Sebab orang perempuan ni dia mengandung, dia bukan mengandung sebulan, bulan depan terus beranak. Kalau mengandung macam tu, munasabah tak sempat simpan duit. Okay. Tapi dia mengandung tu 9 bulan. Itu tempoh biasa. Kalau zaman dulu lagi dahsyat. Zaman Imam Syafi'i dia sebut dia pernah jumpa satu kes orang perempuan tu mengandung
Lebih pada setahun. Dan sebahagian orang tua kita dulu pun, orang Melayu kita dulu pun, ada yang mengandung sampai 13 bulan. Hatta mak saya sendiri mengandungkan abang atas pada saya 13 bulan. Sebab zaman tu orang tak selalu pergi ke hospital. Zaman tu zaman 60-an, orang-orang ikut cara bidan. Kalau hospital ataupun doktor dia dah dengar sampai 13 bulan tak keluar lagi, dia akan buat caesar lah. Okey. Cuma nak beritahu pada kita, zaman-zaman dulu benda tu biasa, ada orang sampai setahun lebih. Okey. Maknanya waktu tu cukup panjang untuk menabung kepada, orang kata apa, ayah dia tu untuk menabung cari duit lah. Okey. Jadi kalau kita tak mampu, benda tu memang ada keringanan pun. Cuma nak beritahu itu beberapa sunnah yang settle. Tahnik, beri nama, azan, lepas tu khitan, lepas tu akikah. Ini 5 sunnah yang dibuat dalam masa seminggu tu. Okey. Dan selain daripada tu, yang dah kita sebut tadi, ialah bila mana kita mendengar sahabat kita ke, anak kita ke, siapa-siapa, mana-mana orang yang dapat anak, ini doa yang terbaik yang diamalkan oleh para salafus salih. Dengar saja berita orang dapat anak, barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddah wa ruzikta birrahu. Kita sebut doa tu bila mana dengar berita ataupun kita jumpa sahabat kita, dia beritahu dia baru dapat anak, kita baca. Cuma dia jadi amalan orang kita gini, bila mana orang dapat anak, dia letak dalam grup family ke, grup WhatsApp, mana-mana lah. Okay. Dia pun tulis, saya alhamdulillah isteri saya selamat melahirkan anak. Maka ada seorang tulis, barakallahu laka fil mauhub. Lepas tu yang lain tu copy paste, tak baca dah. Oh, macam okey ucapan ni, dia copy dia paste, dia copy dia paste, dia copy dia paste, dia tak baca dah. Okay. Dia kadang-kadang zaman kita ni dia macam kurang kata apa, concern sikit pada benda-benda macam tu. Sama lah kalau berlaku kematian pun. Bila mana orang beritahu ada kematian, seorang pun tulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang lain copy paste yang atas tu ya. Tak ada dah dia nak usaha taib apa semua, tak ada dah. Kalau taib tu kurang-kurang baca kat dalam hati innalillah. Tapi kalau copy paste ni mudah. Kalau yang jenis malas lagi, nampak atas tu forward, maknanya memang betul-betul copy. Kalau yang lain tu copy macam ambil letak dulu, okey, baru nampak tak copy sangat. Okey. Cuma nak beritahu pada kita, zaman kita ni macam tu lah, manusia dia macam kurang concern dah pada benda-benda macam tu. Padahal perkataan tu kalau kita sebut, dia bukan hanya kebaikan kepada orang yang terima sebutan tu, tapi juga kebaikan tu pada kita yang melafazkan perkataan tu. Kita yang melafazkan perkataan tu. Bagi yang menerima ucapan itu, maknanya bagi ibu bapa yang dapat anak, orang dah doa pada anak dia, barakallahu laka fil mauhub wa barakallahu laka fil mauhub lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddah wa ruzikta birrah. Bila mana orang dah doa pada tu, mak dan ayah dia kena balas, barakallahu lak wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabak. Itu yang paling komplit lah, ataupun yang paling ringkas, barakallahu laka wa baraka alaika. Itu yang paling ringkas. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, setiap ucapan-ucapan yang baik dibalas juga dengan ucapan yang baik. Ucapan seperti ini wajar disuburkan supaya dapat mengingatkan orang yang baru menerima kelahiran agar bersyukur kepada Allah atas nikmat zuriat yang dia terima dan sentiasa mengharapkan agar Allah memberkati hidupnya dan hidup zuriat tersebut. Seterusnya, pengajaran yang kedua yang disebutkan sini, digalakkan untuk melakukan tahnik atau belah mulut ke atas bayi yang baru lahir. Nabi SAW melakukan tahnik ke atas bayi dengan menggunakan tamar ataupun kurma. Caranya ialah dengan baginda mengunyah tamar tersebut supaya lembut, kemudian disuapkan ke mulut bayi. Adakah hukum tahnik ini khas untuk Nabi SAW atau ia masih boleh diamalkan walaupun baginda telah wafat? Ulama mempunyai dua pandangan dalam isu ini. Isu tahnik ni, dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama disebut sini, dan benda ni disebutkan oleh Ibn Uthaymin dalam Majmu' Fatawa dia, seorang ulama di Saudi. Dia kata pandangan pertama, tahnik yang dengan cara ambil buah tamar kunyah. Ambil buah tamar kunyah. Cara ni khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak valid dah kepada orang lain cara tu. Hatta sahabat pun. Sebab sahabat tak pernah buat. Kita tengok apa hujah dia. Dia kata ini kerana tahnik adalah untuk mengambil berkat daripada air liur Nabi. Itu tujuan utama dia.
mengambil berkat daripada air liur Nabi. Itu pengamalan para sahabat zaman tu. Apabila sudah wafat sahaja Nabi, maka ianya tidak disyariatkan lagi amalan tahnik dengan cara ni. Tahnik dengan cara ambil tamar, kunyah, suap. Yang boleh kunyah itu hanyalah Nabi sahaja. Itu pandangan pertama. Tidak ada riwayat yang menunjukkan sahabat melakukan tahnik dengan sahabat lain selepas kewafatan baginda. Memang jelas benda tu. Lepas daripada sahabat-sahabat lain dapat anak dan pada waktu tu Nabi dah wafat, paling tinggi pun dia orang bawa bayi itu untuk didoakan, tapi tidak ditahnik. Itu saja riwayat yang disebutkan. Pandangan kedua, ni pandangan majoriti, yang tadi pandangan minoriti. Pandangan kedua, majoriti ulama berpendapat bahawa tahnik itu tidak dikhususkan kepada Nabi sahaja. Bahkan setiap bayi yang lahir boleh ditahnik oleh mana-mana orang. Cuma afdalnya dia ditahnikkan oleh orang saleh. Itu yang disebutkan dalam pandangan kedua. Ini kerana tidak terdapat mana-mana dalil yang menunjukkan ia khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan bahawa golongan sahabat tidak melakukan tahnik selepas kewafatan Nabi adalah tidak tepat. Ini hujah kumpulan yang kedua. Ini kerana Umar Al-Khattab pernah diriwayatkan mentahnik Hasan Al-Basri di zaman pemerintahannya, seorang tabi'in. Inilah pandangan yang tepat bagi saya. Jadi penulis ni dia terima dengan pandangan kedua. Tahnik boleh berlaku pada mana-mana orang, tidak khusus bagi Nabi, selama mana orang tu saleh. Cuma kalau kita tengok perbahasan riwayat yang mengatakan Umar Al-Khattab pernah mentahnik Hasan Al-Basri ni, memang Umar Al-Khattab dibawakan tamar untuk disuapkan kepada Hasan Al-Basri. Tapi Umar Al-Khattab cuma melembutkan tamar tu dengan tangannya dan dia tidak mengunyah dengan mulutnya. Maknanya dia pilih tamar tu, dia tekan dengan jari dia sampai lembut dan dia celupkan dengan air bagi lagi lembut, lalu dia suapkan ke mulut Hasan Al-Basri dan dia doakan. Dia tak buat macam Nabi, maknanya Nabi kunyah, ambil hasil kunyahan tu suap kepada bayi. Itu sebahagian pendapat mengatakan riwayat Umar begitu, dan ada yang kata memang Umar kunyah. Cuma bagi saya lah, yang selamat untuk zaman kita ni tak kunyah. Tambah dengan COVID-19 tak habis molek lagi ni. Jangan duk buat perangai kunyah. Cuma nak beritahu pada kita, itulah yang terbaik. Bahkan saya tengok kalau orang yang betul-betul alim sendiri pun dia tak buat dengan cara kunyah. Saya pengalaman pernah pergi ke Masjid Pulau Melaka di Kelantan zaman hayat Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Pagi Jumaat, hari Jumaat, ramai orang akan mari bawa bayi, bawa budak. Bukan kata bayi yang seminggu, bayi yang 2 tahun pun orang bawa lagi. Maknanya yang dah besar, dah boleh berjalan dah. Bawa juga. Dan bukan daripada orang kata apa, negeri Kelantan. Ada yang mari pada Johor, ada yang mari pada Thailand, ada yang mari pada macam-macam tempat jauh. 40, 50, 60 bayi, itu bilangan yang biasa sama hayat dia. Sehingga benda tu meletihkan dia. Saya tengok pada pagi tu kita nak pergi ziarah dia. Dia tengok ramai sangat. Dia panggil tukang urut dia, urut dulu. Tengok bayi tu letih lah. Tengok bayi tu letih. Kebetulan pada waktu tu saya nak bertemu dengan orang kanan dia lah, Maulana Syari. Antara orang kata apa, dia punya orang kanan dia pada waktu tu. Lepas daripada selesai dia tahnik, dan masa dia tahnik tu saya tengok dia tak pernah kunyah dengan mulut dia. Dia cuma lembutkan dengan air zam-zam yang orang bagi tu. Dia tak pernah kunyah dengan mulut dia. Dia suap dan dia doakan, dia suap dan dia doakan. Dia tak kunyah dengan mulut dia, tak gunakan air liur dia. Dan ada orang yang minta untuk gunting rambut bayi. Dia gunting lah, tapi dia tak gunting komplit lah. Cuma lepas daripada tu, sebab kita orang ni tetamu, dia orang ajak naik ke rumah. Cuma sebelum naik ke rumah, dalam perjalanan nak pergi ke rumah dia tu, rumah dia dengan masjid tak jauh sangat, jumpa dengan Maulana Syari. Hidup lagi Maulana Syari sekarang ni. Tok Guru Ni Aziz ni dia macam mengadu kepada Maulana Syari ni. Dia kata letih bayi banyak, budak kecil ni tiap-tiap pagi Jumaat nak kena hadap banyak, pukul 9 nak kena mengajar di medan ilmu tengah bandar Kota Baru tu. Maulana Syari ni dia orang yang dipercayai lah oleh Tok Guru Ni Aziz ni. Banyak orang kata apa, sama ada masalah politik ke, masalah pengurusan agama di Kelantan pun, banyak yang tahunya ialah Maulana Syari. Maulana Syari ni antara orang yang kuat sunnahnya.
Dan kalau kita tengok di Masjid Pulau Melaka ni pun, dia punya pengamalan dia mirip pada pengamalan di Perlis sebenarnya. Dari segi kunutnya, dia tidak berlaku secara konsisten. Buat juga, tapi banyak juga tak buat. Dan wirid pun bukan wirid yang jahat. Memang benda tu kita dapat lihat. Okay. Jadi Maulana Syari pun dengar Tok Guru tu sebut letih. Maulana Syari ni dia pernah mari ke Perlis atas jemputan mufti. Dia orang-orang yang kata, orang utara kata cengeng sikit. Orang Kelantan kata bekeng, pongoh, orang pongoh. Dia macam tinggi suara sikit pada Tok Guru, tapi Tok Guru tak marah lah. Dia kata, "Itulah orang suruh dah beritahu sunnah yang betul." Dia kata, "Kita Tok Guru ni bukan tukang gunting. Tok Guru ni kerja dia doa ke orang je. Kita bukan baba tukang gunting." Dia kata, "Layan apa budak-budak tu? Setakat tahnik boleh lah. Ni kita gunting pun kita layan." Akhirnya kita yang letih. Kalau kita beritahu awal-awal, orang tak mari ramai-ramai. Dia sebut macam tu depan Tok Guru. Kita pun tercengang, siapa Tok Guru sekarang ni duk dengar dia tu. Cuma Tok Guru boleh dengar lah kata-kata dia, Tok Guru boleh dengar. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, amalan ni kalau kita tak bendung pada awal, dia akan jadi payah kita nak suruh orang stop. Okay. Sebab nak kata tak mau terima bayi, ada orang mari pada Johor, ada orang mari berkampung di Kelantan semata-mata nakkan benda tu. Tapi bagi saya, kalau setakat nak dapat doa, tak ada masalah lah. Tapi nak suruh Tok Guru tolong cukur bagi licin, dia kena tengok ramai lagi bayi yang duk ambil turn tu. Pernah satu keadaan di Kelantan tu terlampau sesak sangat sampai kena ambil nombor giliran untuk bayi tu. Nombor berapa. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, amalan tu memang warid daripada perbuatan para sahabat. Mendoakan tu memang ada. Cuma tahnik dengan gaya mengunyah tu tidak semua terima. Bahkan saya sendiri pun agak kurang bersetuju kalau orang tu dia nak tahnik, dia kunyah. Dia ambil cara tahnik dengan benda-benda manis dan dilembutkan. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Pengajaran hadis yang ketiga, mendoakan keberkatan kepada bayi setelah melakukan tahnik. Begitu juga disunatkan menjampi bayi dengan lafaz hadis tadi untuk menghindarinya daripada penyakit ain. Maknanya bila mana seseorang tu dia dapat bayi, ataupun hadis yang kita baca tadi ni, dia sesuai dibacakan oleh orang yang minta tahnik tu. Maknanya dia diminta untuk tahnik orang, maka dia baca benda tu kepada bayi tu. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Okay. Cuma dalam perbahasan kita pagi ni, poin yang nak di-highlightkan di sini ialah, poin yang nak ditekankan di sini ialah menjaga bayi daripada terkena pandangan mata yang jahat ataupun pandangan mata yang takjub. Sebab kita dah mungkin pernah bahas ini, bagaimana ain itu wujud dan diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Lau kana syai'un sabaqal qadar." Sekiranya di sana ada sesuatu yang boleh mendahului qadar ketentuan Tuhan, la sabaqathul ain, maka qadar itu akan didahului dengan ain. Maknanya Nabi nak beritahu kepada kita, ain ni besar peratusan dia untuk mencelakakan kita. Dan ain ni dia bukan bahagian daripada sihir. Sebab sihir dia mesti ada unsur jin, dia mesti ada unsur jampi yang lagi rumit dan teknikal lah. Okay. Tapi ain ni dia cukup datang daripada orang yang takjub terhadap benda yang dia tengok, melampau sangat dia punya kagum tu, ataupun orang yang tengok dengan dengki. Dia puji tapi dia dengki. Jadi dua-dua benda tu dia boleh mencelakakan. Dan benda ni kalau kita tengok, bukan hanya diterima oleh Islam, diterima oleh banyak juga orang-orang agama lain. Hindu ada kepercayaan evil eye, Kristian pun ada kepercayaan evil eye. Sebab tu kalau kita tengok doktor-doktor di hospital, saya ada kawan saya kerja di Prince Court. Prince Court ni antara hospital yang high class lah di KL. Okay. Dia ada satu kes orang kenamaan. Orang kenamaan maknanya Datuk ke Tan Sri tak pasti. Cuma dia petugas itu. Dan doktor yang ditugaskan untuk rawat dia tu doktor yang non-Muslim. Orang India tapi Kristian. Okay. Tan Sri ni dia ada satu penyakit plague. Dia ada satu waktu dia tak boleh makan.
Dia makan je dia akan muntah balik. Masuk hospital lama. Hospital pun mewah. Prince Court ni hospital yang mewah. Okay. Hospital yang sangat eksklusif dia punya, orang kata apa, layanan dia. Okay. Dan kawan saya ni antara orang yang, orang kata apa, yang jaga jugalah Tan Sri tu ataupun orang kenamaan tu. Okay. Tapi doktor dia tu, ketua doktor dia tu, dia macam dah banyak buat diagnos tapi tak ada apa. Badan dia okey. Badan dia semua okey. Dia punya organ semua okey. Cuma sampai satu waktu dekat pukul 4 pagi sampailah waktu subuh, dan pukul 5 petang sampai ke maghrib, waktu tu dia akan jadi tak boleh makan. Kalau dia masuk apa-apa saja dia akan muntah. Ataupun dia akan jadi macam kritikal lah. Dia punya degupan jantung tak berapa clear. Okay. Benda tu berlalu lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan. Dia duduk dia buat tu. Sehinggalah doktor yang India tu, yang Kristian tu, dia beritahu kepada Tan Sri. Dia kata, Tan Sri, saya rasa you kena berubat cara lain. Dan saya rasa you ni kena evil eye, dia kata. You bukan ada problem organ apa semua. Sebab sebelum daripada dia kena tu, dia, orang kata apa, ada beli rumah. Dia bukan beli rumah tu, dia beli kawasan perumahan dia beli. Bukan beli rumah tu. Maknanya rumah di kawasan perumahan tu, rumah dia semua. Orang kaya. Okay. Takjub. Jadi ada orang takjub ataupun ada orang dengki dengan rumah dia macam mana. Dia boleh beri efek kepada kawan tu. Dan benda ni memang berlaku. Dan Nabi sebut, majoriti dalam hadis tu Nabi sebut, saya tak ingat lafaz hadis tu, kebanyakan umat aku ini mati dengan sebab ain. Kebanyakan. Hatta penyakit kronik yang kita kena tu, sakit jantung, sakit apa, dia boleh terbabit dengan benda tu. Sebab tu benda ni kita kena beringat lah. Bukan kita kata kita nak larikan diri. Kalau dah kena memang terkena lah. Cuma nak beritahu pada kita kena jadi orang yang bila mana takjub, kita tidak takjub yang melulu ataupun takjub yang melampau. Kita ada cara-cara takjub yang betul. Sebab tu Nabi SAW, bila mana dia ajar pada kita, kalau tengok satu benda yang kita rasa hebat di mata kita, kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Itu benda dia. Dan sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab, rumah-rumah dia orang, dia akan letak Masya Allah, Tabarakallah, ukiran khak tu. Di kereta dia orang pun dia orang akan letak. Sebab nak mengelakkan daripada ain. Dan benda ni memang ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube semua, ulama-ulama bahas benda ni. Dan dia ada testimoni orang yang kena ain on the spot. Saya ada tengok satu video tu di Arab Saudi. Seorang budak muda, dia syair. Dia baca syair. Suara dia sedap dan syair dia pun fasih. Lepas tu orang yang rakam video dia tu, dia takjub. Saya dengar lah dalam bahasa Arab tu, dia kata hebat bahasa dia. Tengah-tengah dia duduk uji tu, takjub tu, budak tu rebah pengsan. Dan benda tu memang berlaku. Pernah berlaku zaman Nabi pun. Pernah berlaku zaman Nabi kepada seorang sahabat nama dia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni dia pernah ditegur oleh seorang sahabat. Saya tak ingat nama apa sahabat tu. Cuma sahabat tu salah seorang ahli badar. Yang tegur dia tu ahli badar. Yang takjub dia tu ahli badar. Sahal bin Hunayf ni dia pernah mandi di satu perigi. Dia mandi, dia buka baju. Dia mandi. Dia ni handsome dan kulit dia tu putih. Lalu sahabat ahli badar ni tengok dia tengah mandi. Sahabat ahli badar tu pun kata, ma ra'aitu ahadan qat jilduhu mubyaddah wa mukhabba'ah mink. Tidak pernah aku tengok seorang lelaki yang baik rupanya dan cantik kulitnya, lebih cantik pada anak dara. Dia dengar perkataan tu, dia rebah tu. Ain. Lalu orang bawa kes tu pada Nabi. Nabi SAW pun tanya, siapa yang cuba membunuh sahabatmu? Nabi guna perkataan tu. Akhirnya mengakulah, mudah ceritanya, sahabat Badar tu mengaku. Sahabat yang perang Badar tu pun dia diminta oleh Nabi. Nabi suruh dia basuh sebahagian anggota badan dia. Air basuhan tu digunakan untuk disimbah kepada Sahal bin Hunayf yang pengsan tadi. Sebahagian riwayat kata air bekas wudu. Sebahagian riwayat kata air basuhan mana-mana anggota badan. Dia macam pelik sikit cara rawatan dia tu. Cara rawatan dia, orang yang kata ke kita kena ambil air dia.
Dia biasa air kita ataupun air orang lain, tapi tak, dia nak air kawan tu, air yang kata. Dan amalan seperti ni kalau tengok tempat kita dia kurang sikit lah. Dia kurang, orang Melayu kita kurang concern. Orang Melayu kita terima pandangan jahat tu ada, sebab tu sebahagian orang tua, anak-anak yang kecil-kecil tidak dibenarkan kata apa keluar waktu maghrib. Tapi sebenarnya air bukan hanya berlega pada waktu maghrib, bila-bila pun boleh jadi. Okay. Cuma orang tua kita dia punya, mungkin dia faham ilmu dia banyak tu, dia faham banyak tu lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, air boleh berlaku bila-bila. Dan pengalaman saya sendiri kalau duduk di Jordan dulu, kalaulah ada saja majlis Hafluz Zafaf. Hafluz Zafaf ni majlis undangan perkahwinan. Ada setengah-setengah tempat yang bila mana kita nak masuk, dia suruh kita basuh tangan. Bukan basuh tangan dengan sebab Covid saja basuh tangan. Tapi cuma air basuh tangan tu dia tak ada. Air basuh tangan kita tu dia tak ada siap-siap. Okay. Semua pengunjung yang nak melalui kemah tu mesti kena basuh tangan. Air basuh tangan tu dia tak ada. Sampai berbesen-besen dia tak ada. Okay. Tujuan dia apa? Takut-takut ada orang takjub dengan kecantikan pengantin. Tengok pengantin tu smart sangat, comel sangat. Pengantin tu pening lagu mana boleh rebah atas pelami apa semua. Jadi air ni lah yang akan jadi penawarnya, yang beramal dengan hadis tu lah. Okay. Cuma zaman kita ni payah. Kalau kita kena, kita tak tahu siapa yang kata pada kita. Sebab yang kata tu mungkin ramai. Satu masjid kata dah kan nak ambil air satu masjid. Kadang-kadang yang mari pun hari tu yang mari, lepas tu tak mari dah. Nak cari macam mana air dia. Okay. Jadi antara cara dia lah ini, kalimah ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Selain pada itu para ulama kata orang yang menjaga hirzu ni maksudnya benteng dengan zikir pagi dan petang. Ibn Qayyim pun ada sebut benda ni. Zikir pagi dan petang dalam kitab Hisnul Muslim tu ialah zikir pagi yang menarik, yang dianjurkan untuk kita baca. Paling-paling kurang pun bacaan 3 kul di pagi dan petang itu. Bukanlah makna katanya pasti akan selamat, tapi sekurang-kurangnya kita membentengi diri. Memang benda ni tak dapat dielakkan. Bahkan saya pernah tengok depan mata saya sendiri pensyarah saya tu di Jordan, dia pensyarah dalam bidang hadis kan. Memang dia doktor dalam bidang hadis apa semua. Okay. Cuma dia ni orang yang suka bersukan, dia pandai main badminton. Dia main badminton untuk kejohanan universiti lebih kurang. Okay. Dia main tu pelajar duk tengok skill dia tu kemah. Dia smash tu pun nampak gagah. Okay. Bila mana dia main tu, ada sebahagian pelajar ni puji dia, tengah-tengah dia main tu bunyi kerak dekat lutut dia. Pergi diagnos, tak ada urat yang putus. Okey. Cuma dia tak boleh berjalan beberapa bulan, hampir 3 bulan. Saya pergi tanya dia, apa kata doktor? Doktor kata tak ada apa-apa. Dia kata, cuma aku duk rasa benda tu ain. Dia sendiri sebab dia orang belajar hadis, dia tahulah sikit. Okay. Dia kata, aku duk rasa aku kena ain sebab ramai orang takjub tengok aku main benda itu. Jadi benda tu kita kena berhati-hatilah. Dan benda ni banyak kes berlaku lah. Di negara Arab, dia orang kalau ada benda-benda yang dia orang tak boleh diagnos dengan saintifik, dia orang akan letak benda tu ain. Ada seorang orang Arab yang saya kenal di Jordan, dia beli kereta dia baru. Cantik kereta dia. Kereta di negara Arab ni kereta dia mewah. Dia beli kereta, ramai orang puji. Sebulan pakai rosak, tak boleh start enjin. Hantar di service center, engineer pening garuk kepala. Kat mana rosak dia? Semua okey, tak ada masalah apa. Lepas pada tu engineer tu kata kena ain kot kereta ni. Engineer tu kata di negara Arab ni adalah iman sikit orang sana. Kena ain kot kereta, kalau kena ain ni memang kena tukar kereta baru. Ambil insurans tu, tukar kereta baru. Dan benda tu biasa. Dan ada yang dahsyat, orang puji rumah dia terbakar. Benda tu pernah berlaku. Terbakar tanpa sebab. Jadi benda tu bukanlah nak kata nak menakutkan kita, tapi kena berhati-hati. Kita ni sebagai orang yang tengok benda-benda yang ada pada diri orang, daripada kepetahan dia, kefasihan dia bercakap ke, kecerdikan ke, elakkan. Sebab ada orang kata cara nak elak jangan selalu upload di media sosial. Bolehlah kita kata itu salah satu usaha tak mau kena air. Tapi kita kena ingat, air ni dia boleh datang dan dia boleh kena diri sendiri yang takjub pada diri sendiri pun kena.
Sikat rambut pagi tu duk berasa handsome aku hari ni, boleh kena ain. Tengok muka kita, bukan muka orang lain. Ain tu boleh berlaku pada diri sendiri, tak upload mana-mana pun, tapi rasa smart. Kita rasa smart pada diri kita sendiri. Benda tu pun boleh menyebabkan kena ain pada diri sendiri. Jadi sebab tu Nabi dia menekankan benda ni. Dan kalau kita tengok perlindungan pada ain ni, dia bukan hanya khusus untuk bayi, pada kita semua pun. Kalau kita baca buku zikir pagi, zikir petang, Hisnul Muslim tu, bacaan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainil lamah, ada dalam zikir pagi dan zikir petang. Cuma bacaan ni juga dibacakan kepada bayi yang baru lahir. Seterusnya kata apa, pengajaran yang ketiga, mendoakan keberkatan kepada bayi setelah melakukan tahnik. Begitu juga disunatkan menjampi bayi dengan lafaz hadis tadi untuk menghindarinya daripada ain. Okey, itu dah sebut. Yang keempat, disunatkan juga diberikan nama yang baik pada hari pertama kelahiran. Ini kerana baginda menamakan beberapa orang bayi setelah ditahnikkan. Dalam hadis di atas, baginda menamakan bayi Abu Musa Al-Ash'ari dengan nama Ibrahim. Ada juga bayi yang baginda namakan dengan nama Abdullah. Jika tidak dipilih lagi nama pada hari pertama, sunnah untuk menamakan bayi tersebut pada hari ketujuh kelahiran. Satu persoalan timbul, iaitu bagaimana mahu mengira hari ketujuh kelahiran. Adakah hari kelahiran dikira sebagai hari pertama? Ulama' berbeza pendapat. Okay, ini pun ada disebut sini. Pendapat pertama, majoriti ulama' berpendapat hari kelahiran dikira sebagai hari pertama. Maknanya hari dia keluar daripada perut mak dia tu, itu dikira hari pertama kelahiran. Jika bayi lahir pada tengah hari Jumaat, maka Khamis berikut adalah hari yang ketujuh. Ini panduan yang disebutkan oleh penulis. Jika bayi itu lahir malam, maka siang hari berikutnya dikira sebagai hari pertama. Inilah pandangan yang tepat menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab di Al-Majmu'. Seluruhnya pendapat yang kedua, mazhab Maliki pula melihat kepada waktu fajar. Jika bayi tersebut lahir setelah terbitnya fajar, maka hari tersebut tidak dikira. Maknanya kalau bayi tu lahir lepas terbit fajar, lahir pukul 1 tengah hari, lahir pukul 2 petang, sampailah kepada maghrib tu, dia dikira sebagai, jika bayi tersebut lahir setelah terbitnya fajar, maka hari tersebut tak dikira. Maknanya hari tu tak dipanggil hari pertama kelahiran. Dia dikira keesokannya tu hari kelahiran. Tapi kalau bayi tu lahir lepas maghrib, bayi tu lahir sebelum waktu subuh apa semua, dia dikira hari itu hari kelahiran. Itu khilaf pendapat Malikiyah lah, sebahagian Malikiyah. Jika bayi tersebut lahir sebelum terbitnya fajar, maka hari tersebut dikira sebagai hari pertama. Cuma nak beritahu kepada kita, khilaf nak menentukan hari pertama. Dan sunat untuk kita menamakan bayi pada hari pertama. Maknanya nama tu sudah terfikir dalam kepala mak dan ayahnya untuk beri nama apa. Cuma sebahagian para sahabat ni, dia orang minta juga idea ataupun cadangan nama daripada Nabi. Sebenarnya sahabat kalau dia minta cadangan, dia bukan bersifat cadangan, dia memang akan terima terus. Maknanya pergi bawa jumpa Nabi ataupun pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, anak aku baru lahir lelaki, apa nama yang sesuai? Nabi pun kata Ibrahim, Nabi pun kata Abdullah. Sahabat akan terima terus. Sahabat tak akan, oh Ibrahim, saya nak tambah Muhammad ada depan. Dia orang tak modify lah. Sebab sebahagian kita, dia tanya, saya pun ramai lah orang tanya, saya nak beri nama anak Ustaz, saya pun beri cadangan Ibrahim je. Dia boleh tanya, dia Ibrahim je. Saya kata Nabi pun beri Ibrahim. Dia dengar kataan Nabi tu, dia senyap lah, dia sengap sekejap. Okay. Cuma dia kata, saya nak letak Muhammad Ibrahim. Ikut pandai mula. Kalau mu nak letak, jangan tanya pada awal. Okay. Nampak dah ada idea dah. Okay. Ikutlah. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi tu sendiri bila mana dia namakan bayi, dia namakan ringkas je, sepatah. Muhammad ke Abdullah ke. Cuma saya tengok antara nama yang banyaklah Nabi bagi dekat bayi mana-mana, Ibrahim. Nabi macam suka dengan nama tu. Dan ada satu lagi hadis Nabi sebut pada kita, Ahabbul Asma', nama yang paling Tuhan suka Abdullah dan juga Abdul Rahman. Nabi juga kadang-kadang menamakan. Cuma kalau orang minta cadangan, hatta Nabi sendiri pernah namakan seorang anak Nabi tu Ibrahim. Anak Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah, Nabi namakan dia Ibrahim. Dan Ibrahim tu tak sampai 2 tahun dah meninggal. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, Nabi ni macam sangat-sangat
orang kata apa, mengangkat kedudukan Nabi Ibrahim tu. Sebab tu dia macam nak beri nama ramai orang dengan nama Ibrahim. Dan benda tu biasa. Bahkan benda tu jadi amalan orang Arab. Amalan orang Arab. Orang Arab nama cucu ialah nama datuknya. Nama cucu ialah nama datuk. Sebab tu kita akan tengok orang Arab nama dia macam tu. Nama dia memang seperti tu. Saya ingat Raja Jordan. Mula-mula kita orang sampai ke Jordan ni, antara dia punya mata pelajaran wajib yang kita kena ambil ialah tarbiyah wataniyah, berkenaan dengan kenegaraan negara tu kita kena ambil. Okay. Jadi pensyarah pun cerita Raja Jordan ni nama dia Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Husain. Kita yang baru sampai ni berapa kali Abdullah, berapa kali Husain? Saya tanya orang Arab, dia kata memang orang Arab ni nama anak dia akan nama datuk ialah nama cucu, nama datuk nama cucu, nama datuk nama cucu. Sebab tu dia akan letak Abdullah 1, Abdullah 2, Husain 1, Husain 2. Sebab nak bagi beza. Okay. Macam kita nama datuk ah, tak akan sama lah. Okay. Dia tak akan berulang sebab orang Arab seperti tu. Kalau nama anak perempuan ambil nenek dia. Macam tu. Dia memang mudah dengan cara seperti itu. Okay. Cuma nak beritahu, berilah nama yang baik. Berilah nama yang mudah untuk kita sebut, dan kita sebut tu dia memberi makna yang baik. Kita sebut tu. Sebab tu orang Arab dia suka bagi nama sepatah, sebab kita sebut sekali tu ya. Kalau Ibrahim, Ibrahim. Kalau nama panjang dia macam problem sikit lah. Dia macam tak tahu nak panggil yang mana satu. Sebab orang Melayu kita dia minat dengan isim murakkab. Isim murakkab ni nama yang banyak gabungan kalimah. Orang Melayu kita suka seperti itu. Tapi tak salah pun. Cuma nak beritahu pada kita benda tu biasalah. Benda tu biasa. Nama-nama seperti itu. Kita ni macam budaya kita bagi nama pada anak ni macam orang India, Pakistan, dia beri nama anak memang seperti itu. Dan macam-macam lah. Saya pernah jumpa seorang orang Filipina, convert Filipina, convert Muslim, belajar di Jordan. Jadi pensyarah yang Islam kan dia tu tanya, ni lepas masuk Islam ni nak tukar nama apa? Dia kata nama saya Dubai. Dia bagi nama negara kata dia. Dubai bin Abdullah nama dia. Jadi kalau pergi ke Dubai nama dia tu. Okay. Dia macam-macam lah. Tapi nak beritahu pada kita, nama ni nak bagi mesti bagi yang baik. Dan orang Melayu kita dia kena hati-hati lah bagi nama. Dan satu lagi saya nak tambah sini, kalau sekiranya ada satu benda yang kurang baik pada bayi, contohnya dia sakit lepas pada kita beri nama, ataupun dia menangis lepas pada kita beri nama, jangan duk rasa nama ni berat kot dia menangis semua. Itu tatayur ni. Tatayur. Ini semua gara-gara Piramli yang buat cerita Ahmad Al-Baq, orang duk pegang amalan tu. Tak tahu bagi nama Al-Baq baru diam nangis. Okay. Tak ada kena-mengena nama berat, nama ringan tak ada kena-mengena. Cuma sebahagian orang Melayu kita percaya pada benda tu. Ada orang sanggup tukar nama anak, bila mana tukar nama tu dia berhenti menangis. Okay. Wallahu a'lam. Allah Taala nak uji iman kita peringkat awal ni macam-macam lah. Cuma nak beritahu pada kita, bagilah nama yang terbaik. Nama-nama para nabi, para sahabat, nama yang ringkas tapi baik. Jangan duk modify lebih-lebih sangat. Dan kena tengok makna. Saya ingat belajar di Jordan dulu, ada seorang dia pelajar perempuan, nama dia Safinah. Safinah ni lah bahasa Arab, maksud dia kapal laut. Jadi bila mana masuk kelas, masuk pusat bahasa, doktor tu minta setiap pelajar perkenalkan diri. Kita orang Melayu dengar Safinah, okey, tak ada masalah pun. Okay. Dia kata, sampai dekat giliran dia, doktor pun tanya, Mas Muki, apa nama kamu? Dia berkata, Ismi Safinah binti sekian. Okay. Doktor tu muka nak tergelak lah. Okay. Safinah tu kan maksud dia kapal. Doktor tu pun keluar satu perkataan, Anti Safinah limadha tahya alal ard. Kamu ni kapal, kenapa duduk atas darat? Dia kapal duduk kat laut. Ni orang boleh buat main nama kita. Orang boleh buat main nama kita. Jadi bagi nama tu, bagi supaya tak dipermainkan oleh orang Arab lah. Kadang-kadang dia kelakar sikit dengar nama kita. Okay. Tapi saya tengok orang Pakistan lagi itulah nama dia orang. Nama dia orang ni kadang-kadang orang kata
Bahaya juga, bahaya. Saya ada kawan orang Pakistan, nama dia Nur Muhammad. Kepercayaan batiniah kuat kan di Pakistan. Nama dia orang memang pelik-pelik seperti tu, menjurus ke arah tu. Abdul Hussein ni nama biasa lah bagi orang Pakistan, hamba kepada Hussein. Maknanya family dia mesti ada Syiah sikit dalam tu. Okay. Nama-nama seperti itu, dan dia orang biasa. Absarul Islam bin Waqaril Islam tu biasa nama. Nama-nama nampak macam gah tapi sebenarnya tak sesuai sangat. Okay. Cuma berilah nama yang sesuai. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.